over S. Dapat tak formula tu kan? Kalau kita bukan 2ds over H. 2ds over H. Kalau kita buatlah secara manual benda ni, kita akan dapat formula ni. Okey. Jadi kat sini ni macam mana formula ni boleh didapatilah. Q sama dengan 2ds over H. Okey. Tapi dalam soalan saya tak suruh derive lah. Kita just apply aja formula tu. Tapi macam mana formula tu diperolehi sebab inilah teori dia. Dan kita ada beberapa formula lah. Formula ni kena faham lah. Kena faham. Ni adalah optimal order quantity ataupun economic order quantity ni. EOQ. Ni EOQ. Economic order quantity. Formula dia square root of 2ds over H. Tadi kita tahu setup cost. Inilah contohnya dia per order. Tapi holding cost must be per unit. Jangan salah tu must be per unit. Kalau contoh skru kan, macam mana kita nak kira tu per unit skru kan? Tak tahulah macam mana dia kira kalau jadi engineer nanti kena tahulah macam mana nak kira tu. Okay. Expected number of order ni N lah. Contohnya kalau demand kita setahun 12,000, kalau kita kira Q tu 1,000, bermaksud kita kena order 12 kali. Setiap bulan kita kena order. N equal to 12. Okay. Tapi dalam formula nanti kita akan dapat quantity yang tertentu lah kan. Q apa dia. And then expected time between order. Okay, expected time between order. Kalau yang lebih tepat, dia adalah working days divided by N. N ni number of order kan. Tapi working day ni maksudnya mengikut hari kerja lah. Kalau kilang lah kalau kilang kat Malaysia ni cuti dia mungkin 18 hari je. Ikut cuti umum je lah ikut cuti umum lain dia tak cuti. Walaupun Sabtu Ahad kan dia kerja. Kita anggap production dia berjalan terus jadinya kalau hotel 36 hari kot. Kalau hotel 365 dia tak ada kurang. Kecuali kalau tempat-tempat yang dia anggap memang hari Ahad tutup ke Sabtu tutup, tu banyaklah cutinya. Kalau kedai-kedai pasar raya pun mana tutup? Tak ada tutup hari-hari buka je. Maksudnya expected time between order ni, contohlah kita ambil 360 350 lah. 350 bahagi N. Kalau N tu 7, 50 hari lah. Dalam 50 hari kena order. 50 hari kena order. Okay, dia punya jadual dia. Dan nanti kita akan lihat juga tentang D, small d ni. Okay. Apa small d ni? Maksudnya ni adalah daily demand. Yang tadi capital D kan. Capital D ni yearly demand. Permintaan setahun. Tapi kalau D ni permintaan harian. Okay. Iaitu D kecil ni sama dengan demand setahun bahagi dengan working days lah kan. Dan kita akan lihat juga ROP, reorder point, bermaksud kita tak tunggulah kalau contohnya yang ni kosong kan. Dia punya reorder point ni sebelum kita punya inventory tu habis, kita kena order dulu. Sebab apa? Ada lead time kan. Maksudnya kita kena order lebih awal. Katakan supplier boleh hantar seminggu. Dia punya lead time seminggu, kita kena pastikan kuantiti tu cukup untuk seminggu itu punya production lah. Kalau terlewat daripada tu nanti production kita dah delay kan.
Itu dipanggil reorder point. Reorder point ni pun kuantiti lah bermaksud. Pada kuantiti berapa kita perlu order lebih awal sebelum production kita, sebelum inventory kita habis lah. Dipanggil reorder point. Okey, kita ambil contoh kat sini. Sangat mudah lah contoh ni. Kita ambil contoh ni. Okey, ABC company supplies needle to hospital. Noodles pun boleh supply juga makanan-makanan tapi ni dia supply needles lah. Okey. Maksudnya dia jadinya kita tahu needles, ubat-ubat benda yang sangat penting lah untuk inventory tak boleh sebarang simpan kan. Dia perlukan penyimpanan yang mahal. Ya. Yang holding cost tu macam mana? Holding holding cost dia tahan ke macam mana? Holding cost tadi kos penyimpanan. Biasanya kita ambil kira barang-barang yang penting lah. Barang-barang yang yang mempunyai kos yang mahal lah. Contohnya kalau dalam production site, kita ambil kira ruang penyimpanan. Sebab apa? Kita nak simpan besi-besi, kita nak simpan komponen-komponen untuk pemasangan kan. Kan tu perlukan ruang kan. Satu lagi kemungkinan insurans, takut barang tu rosak. Takut barang rosak kan. Kalau dalam contoh ni jarum-jarum kan. Jarum-jarum tu penting lah. Kalau kat hospital ni semua penting lah. Sampai face mask pun penting. Tapi face mask tak tahulah kita nak guna formula ni ke tak kan. Tak payahlah kan. Maksudnya dia perlu simpan lah dia perlukan kos. Okay, the annual demand is 1,000 unit. Ni hospital swasta ke apa ni? Patutnya lebih tinggi lagi kan. Dalam setahun ni cuma injection yang diperlukan 1,000 je. Orang kaya kot. Okay. And the setup or ordering cost $10 per unit. Tapi sekali order murah je. Dia charge $10 je. Macam kita kos perhantaran lah katnya. Kos perhantaran $10 sekali order. And holding cost 50 cent per unit. Holding cost tak tahu dia kira macam mana lah. Tapi daripada yang kita belajar tu lah. Insurans dia, apa lagi kan. Dia punya tempat penyimpanan dan sebagainya tu, dia punya staff dia. Ianya dia kira per unit tu sebagai 50 sen. Macam mana dia nak kira tu, kita tak ambil kira lah. Data akan diberi lah. Maksudnya harga tu akan diberi. Determine the optimum number of unit per order. Tentukan. Kalau kata optimum number of order tu EOQ lah. Jadi kita masuk dalam formula terus. Kan? Masuk dalam formula. Katakan example ni. Maksudnya EOQ model. Yang penting kita kena kenal pasti mana satu the annual demand D annual demand D equal to 1,000. Kemudian kita ada setup or ordering cost S equal to 10. Ni $. Ni per order this one is per order. Kemudian kita ada H holding cost. Kita nak tahu, kena betul lah, maksudnya holding cost tu kena betul. Ni adalah per unit This one is per unit. Doktor, selain daripada perkataan holding cost kan, apa yang diorang guna selalunya kat exam?
Setup cost. Setup cost. Carrying cost. Carrying cost Oh, selain holding, carrying. Holding 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 tu carrying. Carrying cost, okay. Carrying cost. Okey, jadi kita masuk dalam formula lah. Masuk dalam formula. Kalau dia punya Q, masuk kat sini kita dapat Q. Saya tulis kat sini lah Q. Sama dengan square root. Baiklah. Maksudnya formula ni tadi. Okey. Jadi kita dapatkan Q. Okay, what is Q? Maksudnya masuk dalam formula. Okay, square root dah ada. Okay, square root 2 times D times S Ni saya tak tulis. Okay, D divided by 0.5. Nanti saya betulkan dia punya nilai Ni saya tulis 10 je lah. 0.5. Kita dapat 200. Simple je. Yang penting kita kena tahu mana satu D besar, mana satu S, mana satu H. Okay. Okay, jadi bila kita dah tahu ni, banyak benda lain yang kita boleh buat lah. Contohnya, kita dah tahu Q ni kan. Kita dah tahu economic order quantity. Apa benda lain yang kita boleh kira lagi? Macam kita masuk tadi daripada gambar tu. Daripada gambar ni kan. Maksudnya yang pertama, kita boleh dapat economic order quantity ataupun optimal order quantity. Ni tak ada dalam slide maksud saya je buat. Yang optimal order quantity Q lah. Q iaitu 200. Okay. Tapi ada banyak lagi benda lain yang kita boleh kira daripada sini, iaitu kita boleh tahu average inventory. Average inventory 100 lah kan. Okay. Average inventory level. Jadi kalau average inventory level ni Q over 2 iaitu 100 lah kan. Okay. Apa lagi yang kita boleh tahu? Number of order. Number of order. Number of order. Number of order N, iaitu N equal to demand over Q. Kan? Demand tadi kita 10,000 1,000. Demand 1,000 bahagi dengan Q 200 dapat 5. 5 kali order. Kalau gambar ni dia kena ada 5 lah. Sirip ikan ni kena ada 5. Okay. Number of order. Lagi apa yang kita boleh kira? Mungkin time between order lah. Time between order. Time between order. Maksudnya kat sini kita guna fixed interval time. Okay, time between order. Time between order adalah working days. WD working days divided dengan WD divided by N kan. Katakan kat sini
saya letak 350 hari lah katakan. Kita ada cuti umum 15 hari je setahun contohnya. Hospital ada cuti ke? Tak ada. Hospital tak ada cuti, ada jalan terus. Maksudnya 365. Kecuali lah kalau dia kata order tu hanya mengikut waktu pejabat je. Kalau waktu pejabat bermaksud dia ambil 1 minggu 5 hari lah. Katalah ikut waktu pejabat satu minggu 5 hari. Tapi boleh ke hospital buat macam tu? Kalau swasta boleh lah. Sebab dia ada tutup kan. Dia ada tutup. Hospital kerajaan tak ada tutup. Katakan 1 minggu 5 hari. 1 tahun ada 52 minggu ke apa. Katalah 52 minggu. Ada 260 260 hari bahagi dengan 5. Maksudnya 52 hari. Maksudnya time between order adalah 52 hari. Maksudnya 52 hari itu adalah hari bekerja saja. Dia ambil hari bekerja je. Sabtu Ahad mungkin dia cuti. Kalau swasta biasa dia cuti 1,5 hari. Saya pernah tengok apa tu yang dekat Batu Pahat ni, apa nama? Dekat Batu Pahat ada apa ni? Satu hospital pantai, satu hospital lagi satu tu. Hospital Putra kan. Saya nampak hari Jumaat Friday dia kerja sampai pukul 12. Lepas tu Sabtu dia cuti. Bukan. Hari Sabtu yang dia cuti. Hari Sabtu dia cuti setengah hari. Hari Sabtu dia cuti setengah hari, dia balik pukul 12 atau pukul 1. Kemudian hari Ahad dia cuti, 1,5 hari dia cuti. Okey. Jadi ini yang kita boleh kira lah. Yang kita boleh kira. Ada 4 benda kita boleh kira. Optimum order quantity, average inventory level, number of order, time between order. Okay. Jadi kalau kita nak kira reorder point ni, kita kena tahu lead time lah. Kan? Kita kena tahu lead time. Tu baru kita boleh tahu what is the reorder point. Itu je lah maklumat yang kita boleh dapat lah daripada sini Maksudnya maklumat apa tu? Maklumat ni yang kita boleh dapat daripada kiraan. Itu pun dah cukup lah kan? Kita tahu lah, kita boleh buat schedule lah. Maksudnya 52 hari kita kena order. Okey, reorder point reorder point ni adalah kuantiti lah. Kuantiti di mana bila kita punya inventory level tu dah susut, dia dah kurang. Dekat satu quantity level, dekat quantity level yang berapa kan, maksudnya quantity tu berapa, kita kena order. Dia bergantung kepada lead time. Tapi kita kena tahu what is the quantity maksudnya sehari production per day, daily production. Kalau production kita satu hari 10 kan, tapi customer kata setiap kali order tu seminggu baru sampai, bermaksud 70 lah. Kita kena standby, dah tinggal 70, terus order. Tu maksudnya yang betul-betul perfect lah kan. Tapi kalau kita takut lagi ada delay, kita tambah lagi lah. Tambah lagi. Okay. Kita order lebih awal lagi lah. Okey, kat sini ini tadilah yang tadi punya contoh.
Dapat 200 kan. Ni contoh yang lain lah. Contoh yang lain eh. Okey. Contoh yang sama ni. Contoh samanya. Cuma kat sini dia tunjuk total working days per year. Ni samalah yang saya kira tadi ya. Q dia 200. Number of order 5. Kemudian ni adalah T time between order T. Ni sebab apa dia dapat 50? Dia punya working days is 250. Okay, 250 divided by N. Okay. Ni contoh apa lagi? Sama juga contoh ni. Okay. Ni dia nak kira cost total cost. Total cost tadi. Okay. Seperti yang awal tadi saya dah tunjukkan. Kita balik kepada sinilah formula ni What is the holding cost holding cost adalah holding cost adalah formula ni. H holding cost multiplied with average inventory Q over 2. Ni adalah holding cost. Dan setup cost adalah S. Okay. Multiplied with D divided by Q. Ni adalah setup cost. Tapi kita tahu bahawa holding cost dalam formula ni holding cost sama dengan setup cost kan. Jadinya kita boleh kalau dia minta apa tu kira kita panggil apa? Estimate anggarkan estimate the holding cost kan. The total inventory cost bermaksud kita kena ambil dua-dua, iaitu kalau ni adalah setup cost DS over Q, ni adalah setup cost plus the holding cost Q over 2 multiplied with H. Okay. Sebab tu kita nampak kat sini $50 campur $50 sama. Jadi jawapan dia 100 lah. $100 kat sini. Jadi kalau kata estimate the total number of inventory cost the total inventory cost, maksudnya kena guna formula ni. Macam mana formula ni dapat? Sebab dia derive lah tadi. Ni pun formula ni nak kena tahulah. Formula ni nak kena tahu juga. Okey, jadi kat sini kita boleh kira lah cost. Akhirnya kita boleh dapat, boleh anggarkan dia punya cost cost of inventory. Maksudnya apa yang maksudkan tadi tu? Kalau contoh tadi kita kata holding ni Q over 2 multiplied with H ni adalah holding cost. Kalau kita fikir tadi ataupun dia punya teori tu dia punya cost ni adalah 26% of the value of inventory. Atau kita kata 25% lah. Jadi maksudnya kat sini $50. Bermaksud harga barang tu sebenarnya $250 je. Berapa? $200? $200 je. $200 je harga jarum tu $200, tapi kos penyimpanan dia $50. Macam 25% tadi. Tu maksudnya. Daripada keseluruhan tu. Jadi sebenarnya daripada sini kita boleh kaitkan lah. Kita boleh anggarkan harga barang tu berapa kan. Sebab apa? Dia punya holding cost dia 50. Jadinya harga barang dia 200 lebih kurang. $200. Taklah mahal Okay, ni pukul apa? 9.42 Okay, ni dia tunjukkan reorder point.
Yang ni saya mungkin nanti pada kelas yang lain kita buat tutorial kan. Ni saya tunjuk je kan. Maksudnya di sini dia ada beri D kan, demand per year 8,000. Working days is 250 per year. On average, delivery of order takes 3 working days. Ni kata lead time tadi. Okay, lead time. Dia order 3 hari baru customer dapat hantar. Supplier lah, bukan customer supplier. Okay, demand per day. Ni daily demand ataupun production per day lah. Adalah 32 units. Daily demand 8,000 divided by 250 days dapat 32 days. Okay. Jadinya reorder point adalah 96 unit. Sebab apa? Reorder point adalah D time L. Kalau kita tengok dia punya ni reorder point. Okay, reorder point adalah Y kan. Okay, Y bahagi L bahagi L kita dapat dia punya D. Dia punya kecerunan kan D. Bermaksud reorder point adalah D times L Okay, macam ni lah. Macam ni Okay, saya ambil sheet lagi satu. Reorder point reorder point. ROP ROP. Okay, kalau kita lihat dia punya segitiga tadi. Okay, ni paksi Y Paksi Y tu dia punya reorder point lah reorder point. Kemudian yang X ni mana yang garis bawah ni je. Okay, kemudian boleh insert garisan lah. Okay, kat sini ada lead time. Dia ada lead time kat sini. LT LT lead time. Katakan lead time tadi apa? 3 days. Okay, 3 days. Kemudian okay, yang ni kita panggil reorder point. Maksudnya yang paksi Y. Maksudnya dari sini ke sini ni adalah reorder point. Berapakah kuantiti dia tu? Okay, ni yang ni adalah D. D ni macam dia punya slope lah, kecerunan Dia punya kecerunan dia. Jadi kalau kita nak ambil kecerunan Y bahagi X kan.
kalau formula dia kecerunan D adalah Y bahagi X kan, bukan X bagi Y kan. Maksudnya kat situ sama juga dengan reorder point divided by lead time. D maksudnya D equal to ini formula lah, D equal to reorder point divided by lead time. Okay. Jadi sebenarnya yang kita nak dapatkan adalah what is reorder point. Jadi kalau reorder point dia menjadi D multiplied with lead time lah. Itu formula dia. Jadi formula ni kita kena faham lah macam mana dapat formula ni. Daripada graf ni lah. Okay. D itu adalah daily demand, bermaksud dalam bentuk kecerunan dalam bentuk kecerunan dia. Itu yang apa? Formula ni lah dia beri formula ni macam mana dia kira lah. Tiba-tiba je dia dapat D time L. L saya tulis LT lah, lead time. Tadi daily demand, kita boleh dapat formula dia daripada capital D, demand per year divided by working days. Kemudian darab dengan lead time. Kita dapat 96 unit. Ini bermaksud pada inventory dia dah tinggal 96 unit, dia terus order. Terus order. Kayaknya supplier pun pastilah. Maksudnya 3 hari mesti hantar. Tak boleh lewat lah. Kalau lewat, problem lah. Maksudnya teori ni semua kena perfect. Tak boleh ada orang yang lewat lah. Maksudnya teori tu, ni teori lah maksudnya. Tapi kalau kita as a engineer, kita rasa macam tak perfect sangat kan. Maksudnya kita kena order lebih awal lagi lah. Kita kena order lebih awal lagi. Okay, thus when inventory stock drops to 96, an order should be placed. The order will arrive 30 days later just as the firm stock is depleted. Tu maksudnya teori yang sangat rigid lah teori ni sangat rigid Okay, ni pun dah 9.50 jadi okay, mungkin hari ni kita belajar EOQ sajalah. Okay. Cuma kat sini saya nak buat summary bahawa EOQ tu tadi saya ada bagi attendance mungkin yang kemudian masuk boleh ni.